Negara Brunei Darussalam baru-baru ini telah melangkaui 1 tahun tanpa jangkitan tempatan COVID-19. Walau bagaimanapun, langkah berjaga-jaga tetap dikekalkan di negara Brunei Darussalam, terutama apabila kebanyakan kes jangkitan masih ada dalam kalangan yang tiba ke negara ini. Menteri Kesihatan mengongsikan perkara itu semasa Perhimpunan Kesihatan Sedunia ke-74 secara dalam talian. Perhimpunan berlangsung 24 Mei hingga 1 Jun 2021. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar menjelaskan, antara kaedah yang dilaksanakan untuk memantau dan mengawal keadaan kesihatan awam di dalam negara Brunei Darussalam ialah penyelenggaraan sistem dan teknologi kesihatan yang mapan dan sistem rawatan kesihatan yang baik selaras dengan misi Kementerian Kesihatan dalam memastikan penyediaan sistem kesihatan secara berterusan dan berkualiti tinggi juga komprehensif serta berkesan. Yang berhormat menyeru agar setiap negara ahli untuk mengambil peranan masing-masing dalam merealisasikan agenda kesihatan global yang merupakan asas kepada pencapaian liputan kesihatan sejagan dan matlamat pembangunan mapan. Perhimpunan melibatkan 194 negara ahli, wakil organisasi kesihatan global, ketua negara atau kerajaan serta presiden organisasi antarabangsa dan serantau. Sepanjang perhimpunan berlangsung, beberapa isu utama diketengahkan, antaranya pandemik COVID-19 dan vaksin COVID-19, kesihatan mental dan tindak balas terhadap pandemik COVID-19, penyakit yang tidak berjangkit dan keselamatan pesakit. Perhimpunan juga membincangkan agenda 25, iaitu laporan mengenai keadaan kesihatan dan kemanusiaan di wilayah Palestin yang dijajah, termasuk Baitul Muqaddis Timur dan di Bukit Golan Syria yang dijajah oleh Israel, yang mana negara Brunei Darussalam menyokong penuh agenda tersebut dan turut mengundi untuk dikekalkan sebagai agenda. Negara-negara anggota WHO mengundi dan majoriti menyokong laporan tersebut untuk dikekalkan. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mengambil inisiatif menanam pokok ke arah melaksanakan salah satu garis panduan protokol hijau untuk mencapai sasaran negara merealisasikan dasar kebangsaan perubahan iklim negara Brunei Darussalam. ...27 anak pokok ditanam di kawasan bangunan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan pagi tadi. Penanaman pokok disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pokok-pokok yang ditanam merupakan 18 pokok tabibuya rosia dan 9 pokok buah. Aktiviti penanaman pokok diadakan bersempena dengan protokol hijau. Usaha membantu golongan yang memerlukan adalah tanggungjawab bersama dan belia mempunyai kebolehan untuk sama-sama menjalankan tanggungjawab bagi menyumbang kepada pembangunan negara dari peringkat akar umbi. Perkara tersebut ditekankan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan semasa merasmikan pelancaran program Mumtaz kemarin. Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin dalam ucapannya juga menekankan inisiatif Teach Me Guru mempunyai impak besar bukan sahaja ke arah meningkatkan prestasi pelajar-pelajar dalam peperiksaan penilaian sekolah rendah PSR, malahan dalam jangka panjang. Program Mumtaz adalah inisiatif yang diungkayahkan oleh Teach Me Guru dengan kerjasama Klub Komuniti Belia Transformasi dan Sukarelawan. Program memberikan perkhidmatan tuition secara percuma kepada seramai 51 pelajar tahun 6 dari golongan Miftahun Najah, golongan berpendapatan rendah dan penerima bantuan kebajikan bulanan BKB dari 5 buah sekolah rendah di Mukim Brakas B. Mata pelajaran yang ditawarkan ialah matematik, bahasa Inggeris dan Melayu, sains dan Melayu Islam Beraja. 2 buah keluarga yang terlibat dalam musibah kebakaran rumah baru-baru ini mendapat perhatian Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat Japim.
Keluarga terbabit menerima bantuan kewangan kerajaan melalui peruntukan JAPIM pagi tadi. Penyerahannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Mulong Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, kepada ketua-ketua keluarga yang terlibat. Pemberian bantuan bertujuan meringankan kesusahan yang dialami oleh mangsa-mangsa bencana bagi meneruskan kehidupan seharian. Usaha ini juga menunjukkan keprihatinan dan pemedulian pihak kerajaan terhadap rakyat dan penduduk yang mengalami musibah. Majlis berlangsung di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sambutan Hari Raya Aidilfitri Persekutuan Peniaga-Peniaga Melayu Brunei dimanfaatkan dengan mengukuhkan hubungan kerjasama dengan para diplomat asing dari negara-negara sahabat. Nantikan bahan beritanya selepas petikan titah ini. Tujuh kes aktif COVID-19 masih mendapatkan rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam juga memaklumkan tiada kes jangkitan baharu dicatatkan hari ini. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes di negara ini 241 kes dengan kes yang sembuh 231. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes impon sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 100 kes. 697 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 19,019 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 592 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 128,415 ujian. Makluman lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Persekutuan Peniaga-Peniaga Melayu Brunei mengadakan sambutan Hari Raya Aidilfitri sambil mengeratkan kerjasama dan mengukuhkan hubungan silaturahim dengan pelbagai pihak serta para ahli persatuan. Dianjurkan di Ibu Pejabat Persatuan Peniaga-Peniaga Melayu Brunei di Bribi, jalinan hubungan perniagaan yang wujud antara PPMB dan para diplomat asing dari negara-negara sahabat dipereratkan lagi melalui sambutan Hari Raya Aidilfitri. Kami mengadakan sambutan Hari Raya ini adalah untuk silaturahim antara ahli-ahli Persekutuan Peniaga-Peniaga Melayu Brunei dan juga kami mengundang diplomat-diplomat dari negara sahabat seperti dari Australia, Iran, duta besarnya, China juga duta besarnya, Pakistan, Turki. Jadi insyaAllah dari semasa ke semasa negara-negara sahabat ini ada hubungan perniagaan. Itulah yang pentingnya. Untuk memberi pengetahuan dan kesedaran kepada pihak berkepentingan berkenaan mengenai kebersihan tandas awam dan tata cara pembersihan tandas yang berkesan dengan menggunakan amalan terbaik, antara tujuan latihan Role of Clean and Hygienic Public Toilets in the Tourism Industry of Brunei Darussalam yang diadakan baru-baru ini. Dikendalikan oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan dengan kerjasama Pusat Serantau Senior Voktek, latihan mengajar para peserta mengurangkan ancaman pencemaran dan menjaga persekitaran tandas awam yang lebih bersih dan selamat digunakan para pelancong dan masyarakat umum, terutama dalam keadaan pandemik COVID-19 pada masa ini. Petang tadi berlangsung majlis penyampaian sijil bagi latihan di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan.
Penyampaian sijil kepada para peserta disempurnakan oleh Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Lebih 60 orang terdiri daripada para pemilik, pengurus, penyelia restoran, gedung membeli belah, pasar dan tamu serta pos-pos kawalan serta kaki tangan kerajaan menyertai latihan yang dibahagikan kepada 4 sesi. Latihan dihasrat dapat meningkatkan lagi piawaian kemudahan pelancongan dan memberikan keutamaan kepada kebersihan, keselesaan dan keselamatan pelancong. $49 rekrut lelaki polis tambahan skuad 1 tahun 2021 yang menjalani latihan asas menamatkan latihan dalam upacara perbarisan tamat latihan bagi rekrut polis tambahan skuad 1 tahun 2021. Upacara diadakan di Padang Kawat Besar Pusat Latihan Polis Pasukan Polis Diraja Brunei. Hadir menyempurnakan penyampaian hadiah Datuk Paduka Haji Awang Muhammad Hassan bin Pihin Penyurat Haji Awang Ahmad, Penolong Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei. Rekrut Nur Helmizan bin Jali alias Helmi Anak Jali terpilih sebagai rekrut terbaik Akademik Polis Tambahan Skuad 1 2021. Sementara rekrut terbaik latihan luar diberikan kepada rekrut Muhammad Rafi Afandi bin Razali. Negara Brunei Darussalam akan memasuki monsun barat daya pada awal bulan Jun ini. Tempoh monsun barat daya dijangka berterusan sehingga bulan September tahun ini. Pengarah Kaji Cuaca seterusnya berkata, sepanjang musim monsun barat daya, pada lazimnya keadaan atmosfera akan menjadi stabil dan aktiviti kejadian ribut petir berkurangan berbanding semasa peralihan monsun pada bulan April lalu dan Mei ini. Itu antara perkongsian yang diberikan kepada RTB ketika mengulas keadaan atmosfera sepanjang musim monsun barat daya. Di monsun barat daya biasanya mencapai kemuncaknya pada bulan Ogos ni. Bila masa di tempoh ini negara kita ni biasanya akan mengalami keadaan yang kering dan sedikit berdebu akibat cuaca yang kering tu. Jadi purata hari tanpa hujan di bulan Jun, Julai dan Ogos adalah lebih banyak jika dibandingkan dengan purata hari-hari tanpa hujan di bulan Disember dan Januari semasa tempoh monsun timur laut. Jadi angin pula semasa monsun barat daya secara konsisten bertiup dari arah barat daya ni. Jadi masa musim barat daya jika ianya juga menandakan bermulanya musim kejadian sistem-sistem siklon yang aktif seperti ribut tropika dan taufan di kawasan barat daya Pasifik dan juga di Laut Cina Selatan. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam akan terus memantau keadaan cuaca dari semasa ke semasa dan mengeluarkan nasihat dan amaran cuaca jika perlu. Maklumat, nasihat dan amaran cuaca terkini boleh diterima dengan lebih mudah melalui aplikasi Bimbit Brunei WX atau hubungi Pusat Ramalan Cuaca melalui talian cuaca 114 atau layari laman sesawang www.met.gov.bn atau melalui laman Facebook @BruneiWeather dan Instagram @BruneiWeather. Orang ramai khususnya ketua keluarga yang memilih kaedah e-Census bagi banci penduduk dan perumahan BPP 2021 diingatkan untuk segera membuat pendaftaran dan melengkapkan maklumat masing-masing sebelum tempoh e-Census berakhir pada 21 Jun 2021. Peringatan tersebut dibuat oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya. E-Census merupakan kaedah baharu yang diperkenalkan dalam BPP 2021 bagi memudahkan orang ramai untuk mengisikan maklumat masing-masing secara dalam talian pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja dalam tempoh yang ditetapkan. Bagi membantu orang ramai dalam melengkapkan pengisian BPP 2021 secara dalam talian, JPES dengan kerjasama Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri akan mengadakan klinik e-Census BPP 2021
bermula pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari dan sebelah petang dari pukul 2 petang hingga 4.30 petang pada 1 hingga 3 Jun 2021 di aras bawah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan 2 hingga 3 Jun 2021 di tingkat 1 Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Sebarang pertanyaan hubungi talian hotline JPES seperti yang tertera. Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD mengadakan Kongres kali ke-6 pagi tadi. Hadir Pengeran Haji Matusin bin Pengeran Haji Matasan, Presiden FABD. Kongres juga disaksikan oleh perwakilan FIFA, FC dan AFF menerusi sidang video. Kongres meluluskan agenda yang dibentangkan pada Kongres kelima pada 14 November 2020. Kongres turut mendengarkan beberapa laporan, termasuk laporan kewangan dan peruntukan. Kongres ke-7 akan diadakan pada tahun 2022.